إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan tengok pada muka surat 428, surah yang ke-33, surah Al-Ahzab, juzuk yang ke-22, bermula pada ayat 63 hingga ayat yang ke-73, penutup bagi surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah Qul innama 'ilmuha 'indallah وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا
رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Baik, insya-Allah kita akan tengok terjemahan serta tafsiran dan apa yang kita boleh ambil istifadah daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Baik. Pada ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita berkenaan tentang peristiwa kejadian hari kiamat bila ianya akan terjadi, berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ada 3 perkara yang saya akan sebut pada ayat 63. Yang pertama, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bila berlakunya kiamat. Bukan saja manusia, jin, wali, malaikat, orang soleh, siapa sahaja tidak mengetahui perkara ini. Nabi SAW pernah satu ketika ditatangi Jibril menjelma menjadi wajah lelaki. Tiba-tiba mai Nabi duduk tengah-tengah sahabat. Lalu Jibril tanya, hadis tu panjang lah, saya ambil tengah-tengah. Jibril tanya Nabi, ya Muhammad, mata taqumus sa'ah, wahai Muhammad, bila nak jadi kiamat ni? Lalu Nabi kata apa? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tu patutnya lebih tahu daripada yang ditanya. Hak tukang tanya ni patutnya lagi tahu. Maksudnya dua-dua tak tahu. Jadi poin dia ialah apa tuan-tuan? Kalau hari ni ada manusia, ada orang, dia boleh claim, dia boleh habaq kat kita bila sekian-sekian berlakunya hari kiamat, bila sekian-sekian berlakunya keluarnya Imam Mahdi, bila sekian-sekian berlakunya keluarnya Dajjal. Itu tak betul. Itu tak betul. Kalau dia claim macam ni, bila orang tanya, ish, awak hang boleh tahu? Dia pun kata, Allah yang bagi tahu ni. Jawapan dia ialah, macam mana Nabi yang lebih berhak tahu sepatutnya tiba-tiba dia pula boleh tahu. Jadi tuan-tuan, dulu saya tak ingat bila, saya rasa tahun sudah pun ada seorang tokoh ni lah, dan saya tak mau sebut lah nama dia. Ada seorang tokoh daripada satu pimpinan tarikat di Malaysia. Katanya dia dapat ilham, dapat firasat bahawasanya pada sekian tarikh Imam Mahdi akan keluar kat Mekah. Dia habaq kat jemaah dia. Jadi jemaah ni pakatlah keluar di Mekah buat umrah sekali dengan dia. Duduk kat Mekah tu, tunggu, nak tak sabar ni nak tunggu esok. Padahal sebab Syekh kata esok Imam Mahdi nak keluar, nak bai'ah dengan kita. Tunggu punya tunggu, tak mai. Tak mai. Dia pun tanya Syekh, macam mana kata hari ni Imam Mahdi nak keluar? Dia kata, Syekh kata esok. Tak jadi hari ni. Esok pula.
Pergi tunggu esok tak keluar juga esok. Tunggu lusa tak keluar. Lah kali apa yang berlaku? Dia kata apa? Patutlah Syekh dia kata, patutlah kita duk tunggu tak keluar. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi tahu akulah Imam Mahdi. Tu dia. Baca. Sebab tu orang yang boleh claim dia tahu kata benda-benda ghaib ni, hari kiamat ni termasuk dalam umur ghaibiyah, perkara-perkara ghaib, kita tak tahu. Kalau dia claim dia tahu, maksudnya dia telah tertipu dengan tipu daya iblis dan syaitan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita mesti clear bahawasanya pengetahuan ilmu ghaib ni adalah memang milik Allah secara mutlak. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, 'alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui tentang sesuatu perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Jadi tak ada manusia yang tahu benda-benda ni. Kalau nak tahu pun hanya diberitahu tentang alamat, tanda-tanda saja. Secara spesifik, secara terperinci, tak ada siapa tahu. Tanda tu ada. Dia macam bagi contoh lah, kita tengok kot langit waktu malam tak nampak bintang, tanda baru kita kata ish nak hujan ni. Itu. Tapi kalau tanya pukul berapa nak hujan, pukul berapa saya tak tahu, tapi tanda tu boleh. Sedangkan kalau hujan pun kita tak boleh tahu pukul berapa. Tiba-tiba kita boleh habaq sekian tarikh, sekian tahun kata nak berlaku kiamat. Tu tipu tu. Tu poin yang kedua. Jadi pengetahuan benda ghaib, benda yang nyata adalah daripada Allah secara mutlak. Poin yang ketiga ialah apa? Berkenaan tentang Tuhan bagi hint kat kita. Dia bagi hint kat kita. Walaupun tak bagi tahu secara spesifik, dia bagi hint. Apa hint dia? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ni aku nak bagi tahu kat hangpa semua. Walaupun aku tak bagi tahu secara detail, secara terperinci, aku nak bagi tahu hari kiamat tu nak sampai dah. Dekat dah. Nabi pun pernah bagi tahu. Nabi tunjuk masa berlakunya kiamat antara dua jari Nabi. Nabi buat bentuk jari macam ni. Jadi kalau dua jari tu, antara jari ke jari ni pun dekat. Zaman Nabi 1400 tahun sudah. Jadi kalau kita lagi dekat. Allah lebih mengetahui. Cuma yang pastinya benda tu dekat. Dan untuk pengetahuan tambahan pada ayat 63 ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran ni, Allah banyak cerita pasal hari kiamat. Untuk pengetahuan tambahan ialah apa? Bukan Nabi mula-mula cerita pasal hari kiamat. Daripada seawal-awal Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad kita, memang duk cerita dah pasal hari kiamat. Daripada dulu lagi duk cerita. Jadi cerita tentang hari kiamat ialah merupakan salah satu daripada isi kandungan yang wajib disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Habis dekat tu. Seterusnya ayat yang ke-64, iaitu berkenaan tentang ancaman terhadap orang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala, yakni neraka. Baik. Dalam ayat ni, di dalam mana-mana tafsir tidak disebutkan bahawasanya kafir yang jenis mana kena masuk neraka ni. Gitu. Adakah kafir harbi yang memerangi Islam, ataupun kafir zimmi yang tak lawan Islam, dia okey je dengan orang Islam? Adakah kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian dengan orang Islam? Adakah kafir musta'man, orang kafir yang mai duduk dalam negara Islam untuk meminta perlindungan? Tak disebut. Jadi ayat ni ialah ayat semua, ayat umum semua ke atas orang kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, Allah melaknat mereka dan menyediakan mereka neraka yang panas. Ada orang kata,
Tapi kalau orang kafir tu dia baik ustaz, dia kata orang kafir ni dia baik. Bila ni nak puasa tak lama dah, dialah bagi makanan kat orang Islam, dia tolong masak untuk orang homeless, orang gelandangan. Kalau masjid kena bah, dia tolong mai cuci. Dia tahu. Adakah dia masuk neraka juga? Ayat ni dah memberikan satu gambaran yang sangat jelas, bahwasanya ada dua perbezaan istilah yang mana jurangnya sangat besar. Yang pertama, hamba yang baik. Yang kedua, manusia yang baik. Kita mesti bezakan dua istilah ni. Tak semua manusia yang baik dia jadi hamba yang baik. Dia mungkin dengan binatang, dia ni pejuang hak asasi alam sekitar, dia pejuang hak asasi kebersihan alam. Baik dia, tapi tak banyak. Tapi mengkufurkan Allah. Dari segi satu sudut, dia baik sebagai manusia. Tetapi dia dengan Tuhan, dia bukan baik. Jadi asas, batu asas untuk keluar daripada neraka ialah apa? Beriman kepada Allah. Kalau tak ada tu, baik ni lah macam mana pun, tetap tak boleh. Saya bagi contoh mudah dari segi logik akal. Soalan matematik, soalan dia ialah, soalan pertama ialah 3 campur 2 sama dengan berapa? Patutnya budak tu tulislah 5 tu. Tapi dia pergi buat karangan orang putih. Karangan orang putih dia ni tak ada salah dari segi tata bahasa, penggunaan kalimah yang tinggi, pelak jalan cerita baik, sampai kalau orang baca tu sampai jatuh air mata, seolah-olah duduk dalam penceritaan tu. Cikgu dia tak bagi markah. Lepas tu dia pergi marah cikgu dia, awak cikgu bagi tak bagi markah kat saya. Cikgu baca sampai jatuh air mata, cikgu kata ayat elok, bahasa bagus, jalan cerita elok, awak cikgu tak bagi markah. Dah aku tanya lain, hang jawab lain. Macam mana nak bagi markah? Jadi Allah lebih daripada tu ketika dia menghakimi manusia. Buat baik pilah macam mana pun. Buat baik pilah macam mana pun. Orang Islam contoh, nak pi daripada Syahab Dana, nak pi Kuala Lumpur, kena ada tiket. Hang jahat ke, hang baik ke, ada tiket boleh naik. Tapi kalau dia baik, contoh kot Sungai Mati ni, dia lah paling rajin, dia lah paling suka tolong orang, dia kalau kot masjid ni, dia lah paling duk jaga hubungan dengan jiran tetangga, jaga. Sampai Syahab dia naik bas, dia tak mau bagi tiket. Oleh tebah tu tak bagi, naik tiket tak ada. Jadi tiket untuk masuk dalam syurga, tiket untuk bebas daripada neraka ialah dengan Islam dan iman. Itu saja. Wallahu a'lam. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bahaya ni. Allah ketika dia menyiksa ahli neraka, lepas setiap siksaan, manusia akan binasa, hancur. Kemudian diciptakan semula. Baik, apabila berlakunya tikrar, pengulangan sesudah disiksa, siksaan kedua yang mai tu lebih teruk pada siksaan hak pertama sebelum dibinasakan. Lepas kali kedua binasa, kena siksa pergi neraka, hidup pula kali ketiga. Siksaan kali 3 tu lebih dahsyat daripada siksaan kali kedua dan kali pertama, dan begitulah seterusnya. Jadi tak ada istilah dia kata macam ni, siapa kot ustaz duduk dalam neraka ni lama-lama. Orang Melayu kata Allah bisa tegal biasa, lama-lama ni rasa rasi lah kot dengan api tu. Dah gandaan pada azab. Dia bukan kuih lama, kuih rasi. La yajiduna waliyan wala nasira, iaitu tidak ada, Allahumma salli Muhammad, mereka tidak akan mendapat pelindung daripada siksaan mereka. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Baik.
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Lalu pada hari itu wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Baik, saya syarah dulu. Tuan-tuan biasalah bakar ayam. Ayam ni kalau kita nak bakar elok, kalau kita letak bahagian bawah saja, atas tak pergi terbalik, dia tak masak. Dalam neraka Allah akan membolak-balikkan pusing badan mereka ni bagi kena serata api. Bagi kena rata api dekat badan mereka. Itu maksudnya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Itu maksudnya dia kata apa? Kalaulah dulu kami taat pada Allah, taat pada Rasul, nescaya kita takkan dibolak-balikkan dalam neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala pernah merakamkan dalam surah Al-Hijr ayat yang kedua. Allah Taala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir tu nanti bila depa duduk dalam neraka, depa akan kata apa sambil kena siksa ni? Lah kalau dulu kami orang Islam tak kena dah ni. Berulang-ulang kali depa akan cakap macam tu. Allahu a'lam. Kemudian pada ayat yang ke-67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tuan-tuan, ada dua perkara dalam ayat ni. Perkara yang pertama, ahli neraka payah nak mengaku mereka masuk neraka tu pasal salah tu mereka yang buat. Mereka akan beralasan-alasan. Mereka takkan kata tu salah mereka. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kepada siapa yang mereka salahkan? Yang mereka salahkan ialah pemimpin-pemimpin yang ajak mereka supaya jangan taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun benda tu memang betul, tapi mereka tetap menyalahkan. Walaupun boleh je pemimpin tu ajak, tapi mereka tak mau ikut. Itu sifat ahli neraka. Bila buat salah, payah nak mengaku dia salah kat orang lain, walaupun hakikat dia memang salah orang lain. Jadi dipendekkan cerita untuk faham ayat ni, pemimpin yang tak betul akan membawa pengikut dia masuk ke dalam neraka. Habis ayat ke-67. Dan ayat yang ke-68 sebagai penutup bagi tajuk ancaman terhadap orang kafir, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Iaitu, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali ganda. Didoakan kepada mereka agar ditimpakan azab 2 kali ganda, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, neraka adalah satu perkara makhluk yang tak boleh nak dibayang dengan akal fikiran kita. Saya bagi contoh. Neraka bila disebut warna terakhir dia, mula-mula Tuhan buat neraka ni warna dia adalah merah. Api itu dibakar sehingga menjadi warna merah. Kemudian neraka tu dibakar lagi 1000 tahun sehingga api yang merah menjadi warna putih. Dibakar lagi api neraka sehingga daripada api yang berwarna putih menjadi api yang berwarna hitam, sehingga tidak terdapat satu garisan putih pun. Jadi kalau ahli neraka masuk dalam neraka, dia nampak warna hitam, jangan dia duk ingat hak tu cat, itu hancak kot ni. Tak, yang dia nampak hitam tu adalah api.
Yang nampak hitam tu adalah api. Paling dahsyat kita tengok api ni tuan-tuan. Paling dahsyat lah kita tengok api ni. Tak kisahlah depan mata ke, kot TV ke. Pernah tak memenuhi seluruh ruang sekata panas dia. Api ni kalau contoh kita bakar api, buka lighter. Buka lighter. Dia ada tahap kepanasan yang berapa panas sangat, tak berapa panas sangat. Daripada maraan api tu, nyalaan api tu, dalam neraka, daripada atas sampai ke bawah, yang seluruhnya dipenuhi dengan warna hitam, suhu apinya itu bersifat sekata. Itu dia. Hak ni tu pun didoakan agar digandakan azab pada tuan-tuan. Untuk bakar manusia ni perlu ke buat api tu sampai jadi hitam? Perlu ke? Api atas muka bumi ni saja pun dah boleh buat manusia rentun. Perlu tak Tuhan buat api neraka ni nak jadi sampai hitam ni? Jawapannya perlu ke atas Tuhan. Tuhan boleh buat itu. Pasal itu Tuhan marah sangat. Bila marah sangat, diberikan azab yang sangat teruk. Dia seumpama macam ni lah tuan-tuan. Cikgu hari nak periksa, sebelum nak periksa ni, habaq awal dah tajuk ni masuk, tajuk ni tak masuk, tajuk ni masuk, tajuk ni tak masuk. Habaq dah. Kalau tajuk hak masuk daripada sini sampai sini kena mengapai, hak lebih tu tak payah mengapai. Habaq punya terperinci. Hari nak periksa, budak tak boleh jawab. Cikgu tolong bagi hint lagi, tolong bagi clue lagi. Salah juga jawab. Tiap-tiap hari dah cikgu duduk pesan ni, clue. Hari nak periksa, bila lepas habis keluar periksa, cikgu nak marking, nak write retas, dia tak boleh tahan dah marah. Patutnya dia pangkah sikit je dekat nombor tu, dia geram. Aku duk habaq kat mereka ni lama dah. So elok-elok soalan nombor 1 je salah, dia pangkah daripada hujung retas kanan sampai hujung retas kiri bawah. Pasal geram. Allah lebih lagi daripada tu. Dia berhak untuk siksa hamba dia yang kufur. Habis. Ayat yang ke-69 hingga ayat yang ke-71, Allah Ta'ala nak menceritakan takwa kepada Allah membawa kepada perbaikan amal dan keampunan dosa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Ni menarik. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Baik. Ayat ni nak cerita apa pula tuan-tuan? Tiba-tiba kata jangan jadi macam orang dulu buat kat Nabi Musa. Apa orang dulu buat kat Nabi Musa? Siapa orang dulu? Dalam tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan banyak juga riwayat. Saya ambil riwayat yang mudah lah. Dulu Bani Israel, mereka suka kacau dan ejek Nabi Musa dan tuduh Nabi Musa macam-macam. Mereka kata Nabi Allah Musa alaihi salam ni kulit dia ni hodoh, kulit dia ni tak elok, ada penyakit kusta, ada penyakit sopak. Sebab apa dia cakap itu? Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan, kata Nabi SAW, manusia yang paling malu ialah Nabi Allah Musa. Atas muka bumi ni, hak paling malu ni tak ada siapa boleh challenge malunya Musa AS. Pasal apa? Nabi Allah Musa ni kalau pakai baju, dia tutup satu badan sampai tak nampak apa ke badan ni. Dia ni sifat dia pemalu, Nabi Allah Musa. Betul. Pemalu semua Nabi Allah Musa. Jadi Bani Israel, umat dia ni tak bisa tengok ni kulit ni, tak bisa tengok. Jadi dia duk kata, ni mesti kulit tak elok ni. Okey tu duk kata lagu tu, duk tutup badan ni. Baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW,
Satu hari Nabi Allah Musa alaihi salam pergi mandi kat sungai. Hadis sahih. Maka buanglah semua baju dia. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah kalau kita nak mandi, kalau boleh jangan sampai telanjang bulat kan? Syariat dulu dengan syariat kita beza. Kita kena clear kat tu dulu. Jadi buang semua baju. Dan diletakkan pakaian-pakaian ni di seketui batu yang besar. Lalu Nabi Allah Musa pun mandi. Masa duk balik mandi tu, lepas habis mandi, nak ambil baju dah ni, tiba-tiba batu yang diletakkan atasnya pakaian Nabi Musa, dia berdiri, dia berjalan berlari. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kitab, tapi kitab tu saya takkan baca lah kat sini. Kitab tu dia mengkisahkan tentang cerita alam. Batu jalan, pokok cakap, mata. Dia ada kisah-kisah tu, dan saya tak mau cakap lah bawa kisah tu, sebab kisah tu dikisahkan sebab apa ikan tak ada lidah. Ada cerita dia, tapi saya tak berani lah nak cerita pasal dikisahkan. Yang ni saya berani cerita batu berjalan pasal Nabi cerita. Jadi kita tak tahu tuan-tuan, dulu punya cerita batu dulu dengan batu lah mungkin tak sama. Pokok dulu dengan pokok lah tak sama. Kucing dulu dengan kucing lah tak sama. Sedangkan semut pada zaman Nabi Allah Sulaiman, besar dia sebesar serigala. Besar serigala. Dalam tafsir Ibn Katsir ada sebut sebesar serigala. Had tu pun, had besar serigala tu pun, depa kata, wah, kita kena jalan cepat masuk dalam rumah kita, takut Sulaiman terpijak tak perasan kita. Jadi Sulaiman alaihissalam ni besar mana? Tu dia cerita dulu ni sakal. Baik, ni batu ni lari ni bawa sambil duk bawa baju menuju ke Bani Israel, tengah-tengah Bani Israel. Nabi Allah Musa lari ni dalam keadaan tak sedap, kata dia tak pakai baju. Sampai saja di jumpa kat Bani Israel tu, Nabi Musa dan tangkap batu. Dalam riwayat sebut Nabi Musa tampak batu tu terbelah empat. Nabi Musa ni jangan main-main. Para malu pun kuat. Kalau tak malu tuan-tuan, kacau. Kalau tak malu, kacau. Jadi ketika tu Bani Israel tengok kulit Nabi Allah Musa, baru dia pun sedang elok rupanya. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati dengan beberapa riwayat yang mengatakan, kita tahu Nabi Allah Ayub alaihissalam sakit. Saya dengar riwayat Nabi Allah Ayub alaihissalam sakit kulit, sehingga ulat makan kulit dia. Itu adalah kisah Israiliyat, kisah Bani Israel untuk memburukkan para Nabi dan para Rasul. Mustahil ke atas para Nabi dan para Rasul diuji dengan penampilan, diuji dengan orang kata kulit tak elok. Kerana setiap Nabi dan Rasul apabila dilantik sebagai Nabi dan Rasul, dialah manusia hak paling sedap suara dia, dialah manusia hak paling cerdik, dialah manusia hak paling kuat, dialah manusia hak paling sigak. Itu wallahu a'lam. Selesai. Sebab apa Allah Ta'ala kata apa? Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Tuhan nak pesan kat kita ni, jangan duk kutuk para Nabi dan para Rasul, pasal mereka ni kedudukan mereka hormat di sisi Tuhan. Saya nak sentuh sikit tuan-tuan ayat 69 ni. Allah Ta'ala menyatakan kedudukan darjat para Nabi dan para Rasul. Darjat mereka tinggi. Tuan-tuan, bagaimana kita berinteraksi ataupun bagaimana kita melayan dengan orang sekeliling kita yang kita sayang, mestilah kita layan dengan cara yang elok. Allah melayani para Rasul dan para Nabi mereka dengan ujian yang sangat teruk ujian mereka ni. Ada Nabi yang dibunuh oleh umat sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh oleh Israel, diuji. Tiba-tiba kita ni yang kedudukan kita di sisi Tuhan kita pun tak tahu, kita tak ada nama tuan-tuan di sisi Tuhan ni, kedudukan kita tak tahu mana. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, pasal apa lah uji aku macam ni, tak cukup lagi ke dengan amal ibadat aku? Dah kita ni siapa?
Dia pegang hadis Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Mungkin dia ada penyakit, dia bubuh duit tiap pagi subuh, bubuh. Tiba-tiba Tuhan tak sembuhkan dia. Lalu dia kata apa kat Tuhan? Lah, aku tu bubuh duit ni tiap pagi, tak bagi lega. Tak, soalan dia ialah, kita ni siapa yang nak dapat layanan lebih istimewa daripada Nabi dan Rasul ni? Diuji dengan kemiskinan. Nabi Musa ni antara Nabi yang tak kena, dia tu berhak dapat zakat, pasal dia miskin sangat. Dia miskin sangat, punya miskin sampai tak ada apa kat dia. Tuan-tuan ingat Nabi Musa lari daripada Fir'aun, sampai lari daripada Fir'aun ni tak pakai apa tuan-tuan, tak pakai kasut, kira tahan panas ni. Tu tahu orang yang paling disayangi Allah diuji macam tu. Tak, kita ni siapa yang Tuhan tak mau bagi apa hak kita nak ni, yang kita nak merungut zakat ni sebab Allah. Inilah orang-orang yang diuji oleh Tuhan walaupun kedudukan mereka terhormat di sisi Allah Ta'ala. Ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Baik, perkataan yang benar ni apa dia? Dalam tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat daripada Ikrimah mengatakan perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu maksud perkataan yang benar, iaitu Tuhan pesan kat kita ada 3 poin. Pertama, beriman, bertakwa. Takwa ni apa dia? Imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, buat apa yang Tuhan suruh, jauhkan dengan apa Tuhan larang. Dan yang ketiga, mengucapkan lafaz yang benar, iaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ayat yang ke-71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia menang dengan segala kemenangan yang agung. 3 perkara saya akan sebut kat sini secara ringkas. Yang pertama, poin yang pertama untuk 71, macam mana kita nak memperbaiki amalan kita? Contohnya tuan-tuan, kot tuan-tuan fikir, macam mana lah aku nak main khusyuk dalam ibadat, macam mana lah nak hadirkan hidayah dalam diri. Cara dia takwa. Bila takwa, bantuan Tuhan akan sampai untuk memperbaiki amalan kita. Dengan takwa, dengan iman, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada 2 kelebihan bila Tuhan hapuskan dosa. Kelebihan yang pertama, apabila dibangkitkan pada hari kiamat, dosa-dosa yang diampunkan tidak akan dibentang di hadapan hamba-hamba Allah. Dia buat dosa, patutnya dosa tu dibentangkan, tunjuk di khalayak ramai, tapi disebabkan diampunkan dosa dia, maka tak dibentangkan dosa tu. Yang kedua, dia akan terhindar daripada api neraka ataupun diringankan siksaan api neraka. Gitu. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita nak berjaya, saya sebut 2 poin dah, saya gabung. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak menang, mesti taat pada Allah dan Rasul, baru boleh menang. Walaupun kalau buat perniagaan kita gagal, tak ada orang beli. Walaupun kalau anak kita pergi mengaji dia tak boleh mana, anak orang ni semua pakat masuk you, anak kita tak masuk universiti. Walaupun orang lain kaya, kita ni miskin. Walaupun kalau naik kereta orang lain elok, kereta kita biasa saja, tapi kalau taat pada Allah dan Rasul, kita akan menang. Dalam apa pun aspek, Allah akan memenangkan kita di sisi dia. Tuan-tuan tengok, Tuhan bagi clue kat kita. Kat mana? Azan. Cik Lah Haji Rahman duk azan. Lepas hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita solat, marilah menuju kejayaan.
ditakhirkan, diakhiri kejayaan itu selepas didahulukan kalimah solat. Kunci dia ialah apa? Nak berjaya dunia akhirat, kena sembahyang, kena taat pada Allah dan Rasul. Dia kata, ustaz, ada orang tak sembahyang, anak dia tu tak sembahyang, satu keluarga tak sembahyang. Macam boh periksa itu. Masuk universiti pula dapat beasiswa sekian, kerja pula kerja besar. Itu kejayaan menurut kita. Kejayaan hakiki menurut Allah, apa dia tuan-tuan? Syurga. Itu Tuhan sebut, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara ahli neraka dan ahli syurga. Tuhan kata tak sama. Ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga itu adalah pada kalangan orang-orang yang berjaya. Jadi definisikan maksud berjaya tu bukan menurut kita, tetapi menurut hakikat kejayaan. Definisi itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita kena kejar. Wallahu a'lam. Selesai. Habis lah. Seterusnya ayat 72 hingga 73 sikit dah. Iaitu Allah Ta'ala nak menceritakan tentang kezaliman dan kebodohan manusia. Ini jadi isu kan, sebut perkataan bodoh ni. Baik, adalah pasal apa Tuhan kata manusia ni zalim dan bodoh? Ada sebab dia. Sekejap kita tengok sebab apa Tuhan kata manusia ni bodoh. Inna arabna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yakni pasal berat. Lalu manusia pun mengambil amanat itu. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Baik, ayat ini cerita pasal apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir ada banyak riwayat. Ada banyak riwayat. Saya ringkaskanlah riwayat-riwayat itu. Allah Subhanahu wa taala pernah offer kepada langit dan bumi beserta isi dia. Hampa mau tak aku nak bagi amanah kat bawah ni? Depa pun tanya amanah. Ini disebut amanat. Amanat apa? Ada banyaklah riwayat. Riwayat yang pertama ialah amanat untuk membawa kefarduan Tuhan. Benda-benda hak fardu ni nak kena bawa, benda-benda hak wajib kena buat. Hampa sanggup nak buat ni? Tu. Pandangan yang kedua ialah, riwayat yang kedua ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keagamaan, mentadbir bumi. Macam tu. Ada banyak dia riwayat, saya sebut dua aja. Lalu Tuhan kata apa lagi? Kalau hampa sanggup terima amanah ni, aku akan sediakan satu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Tapi kalau hampa tak boleh buat apa yang aku bagi amanah ni, aku akan bagi siksaan yang sangat teruk. Lalu bumi beserta isi dia, langit dan bumi ni kata apa? Minta maaf lah, kami tak sanggup. Tapi dalam tafsir tersebut, manusia bila dengar amanah tu, mereka terliur dengan ganjaran yang Tuhan nak bagi. Maka mereka kata apa kat Tuhan? Ya Tuhan, dah bumi tak mau, langit tak mau, bagi kat kami. Offer diri. Sebab tu jangan kita duk heran, hari ni ramai orang meminta-minta jawatan. Pasal dulu manusia dah memang minta dah kat Tuhan. Dah langit dan bumi tak mau, main kat dulu. Kita duk heran pasal apa orang lah duk gila jawatan, sampai berkelai kursi, macam-macam orang kan. Rupanya dulu lagi dah buat lah. Tuhan kata mereka ni zalim dan mereka bodoh, tak fikir panjang. Baik, timbul satu soalan, siapa yang bodoh? Manusia yang menerima amanat Tuhan dan dia tak buat. Hak itulah manusia yang zalim dan bodoh.
Kalau dia menerima amanat Tuhan dengan dia buat apa yang Tuhan suruh, dia jauh apa yang Tuhan larang, dia bukanlah tergolong daripada kalangan manusia yang zalim dan manusia yang bodoh. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Itu kisah dia. Dan yang terakhir, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, sehingga itu Allah akan mengazab orang-orang munafik lelaki dan perempuan. Apa itu munafik? Secara umumnya munafik itu zahirnya Islam, batinnya kekufuran. Luar ni nampak Islam sungguh lah, tapi dalam dia tu penuh dengan sifat-sifat kekufuran. Wayang lebih. Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik lelaki dan perempuan, iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah daripada kalangan lelaki dan wanita. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, akan tetapi Allah menerima taubat orang yang mukmin bagi lelaki dan perempuan. Ni Allah Ta'ala nak cerita apa ni? Ada dua golongan yang akan mendapat satu ganjaran, satu balasan. Yang dapat balasan siapa dia? Orang munafik dan orang syirik yang tidak bertaubat. Kena clear. Kalau dia syirik dan munafik tapi dia taubat, dia diampunkan Tuhan. Kalau dia syirik dan munafik, dia tak bertaubat, dia tak diampun, dan dia akan dapat azab. Yang kedua, orang beriman yang bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Aliyul Azim. Habis, selesai dekat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-73, saya simpulkan istifadah ma yurshidu ilaihil ayat, apa yang kita boleh ambil pedoman dan pengajaran daripada ayat-ayat ini. Yang pertama, jangan sibukkan diri ataupun obses dengan mengkaji tentang bilanya kiamat, tetapi sibukkanlah diri dan obseskanlah diri tentang persiapan untuk kita menuju kiamat. Kalau boleh jadi kita mati sebelum berlakunya kiamat, maka sibukkanlah dengan persiapan itu. Kalau dikaji juga, dia akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Agama ni tuan-tuan, Nabi sebut min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, sebaik-baik orang itu ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Apa perkara yang sia-sia? Meninggalkan benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Macam mana kita nak tahu benda tu tak ada kena mengena dengan dia? Antaranya ialah kalau kita sibukkan diri pada perkara yang tidak menambah aman dan iman. Contoh, duk kaji sayap malaikat ni main daripada cahaya yang macam mana. Duk kaji sungguh ni. Kaji, padahal kita tak tengok malaikat pun tak pernah, tapi nak kaji. Kaji benda yang sia-sia, yang tak tahu, duk fikir, duk kaji. Kalau Tuhan duk cerita pasal azab neraka, Allah tak ada siapa lah neraka. Malaikat Malik duk buat apa lah ni? Duk fikir tu. Israfil alaihi salam tiup sangkakala, dia tak leguh, dia duk pegang tu saja. Dia duk fikir tu. Itu soalan yang tidak menambah aman, tidak menambah iman. Tu usah duk kaji, tu usah duk fikir. Roh ni macam mana, rupa roh ni macam mana, tu usah duk fikir, tu usah duk fikir. Yang kedua, carilah orang guru ataupun pemimpin yang boleh bawa kita kepada jalan petunjuk. Jangan silap cari orang. Sebab tu nak cari orang yang boleh bawa kita ke jalan hidayah ni, cara yang pertama, jangan cari lagi, doa dulu. Lepas tu hari ni ramai orang nak insaf, bila mereka nak cari guru, kadang-kadang Allah Ta'ala uji jumpa guru yang sesat lah. Dulu ada seorang artis kat Malaysia, saya tak mau sebutkan nama tu, famous lah. Dia nak insaf. Bila dia insaf, dia buat keputusan yang drastik. Dia terus pergi sebuah tanah Arab. Pergi tanah Arab tu, dia berguru. Rupa-rupanya hak dia berguru tu adalah Syiah. Situ tu lah. Jadi jangan kalut pergi cari tu guru. Kena doa ke Allah dulu supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita. Sebab dia yang nak buka jalan, bukan guru tu yang nak buka jalan kat kita. Yang kedua dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Allah melantik kita sebagai khalifah atas muka bumi, dan kita pun menerima amanat ni. Maka bawalah amanat ni dengan sebaiknya, dan janganlah terlalu tergopoh gapah atau dalam meminta jawatan, dan janganlah bersedih apabila tidak diberi jawatan. Karena kalau diberi jawatan atau tidak diberi jawatan, kita masih lagi khalifah di atas muka bumi. Kita masih lagi khalifah di atas muka bumi. Maka bawalah anak isteri kita, keluarga kita. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Walaupun kita ni bukan pemimpin masyarakat ke, pemimpin apa ke, habis tidak pun mungkin dia tak berkeluarga, dia tak kahwin lagi ke apa ke, habis tidak pun dia adalah pemimpin untuk diri dia sendiri. Dia membawa amanah tangan dan kaki yang Allah Ta'ala cipta untuk dia. Maka bawalah amanat ini dengan sebaiknya, agar kita tidak dilaknat oleh Allah dan tidak disiksa dengan siksaan yang berkali-kali ganda di dalam neraka kelak. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lega habis surah Ahzab. Pasal surah Ahzab ni berat. Malam saya boleh tidur awal. Pasal muka surat ni tak berat. Alhamdulillah. Selesailah sudah perkongsian saya. Tak berat tu dari segi nak terang, tapi nak pikul itu berat lah tuan. Nak terang tu tak berapa nak berat, tapi ayat Quran ni semua berat untuk kita nak kena buat. Sekadar penerangan saja maksud berat saya tu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan seadanya, dengan keterbatasan pengetahuan saya yang seadanya dan pembacaan saya yang juga seadanya. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan hadir pada pagi ini. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhotiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا